Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Perkembangan ya dari mahkamah, dan saya boleh katakan ini adalah berita baik buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Namun berita buruk buat Sanusi, si kaki penfitnah. Asal dia berkata-kata mesti fitnah, asal dia bercakap mesti fitnah. Namun akhirnya sahabat semua, ya, Datuk Seri mengambil tindakan untuk menyaman Sanusi kerana membuat fitnah yang amat menjelekkan. Jadi hari ini, ya sekali lagi saya memberikan update dari mahkamah berkaitan dengan saman fitnah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar terhadap si kaki penfitnah Menteri Besar Lato-Lato daripada Parti PAS. Sahabat semua, ingat saya Parti PAS, kita akan ingat PAS adalah kaki fitnah. Ingat je fitnah, kita ingat PAS adalah penfitnah. Itu dia. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan media. Apakah berita baiknya itu sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin berkongsi dengan anda semua berita baik ini. Perdana Menteri peroleh perintah injaksi interparti terhadap Sanusi. Apakah yang dimaksudkan? Jadi mari kita ikuti ya, kenyataan media ini sahabat-sahabat semua. Perdana Menteri memperoleh perintah injaksi interparti dua belah pihak bagi menghalang Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi daripada mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan didakwa menfitnahnya. Kalau sekali lagi ya, Sanusi ini masih membuat kenyataan seperti mana di dalam zaman ini, maka beliau dianggap menghina mahkamah dan boleh dikenakan tindakan yang lebih dahsyat lagi. Jadi injaksi itu adalah berkaitan kesamaan fitnah yang difailkan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap ahli Dewan Undangan Negeri. Januari itu berhubung ucapan didakwa berbaur fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah Perikatan Nasional Base Tambun pada November tahun lalu. Ya, Hakim Mahkamah Tinggi Alor Star Mahazan Mat Taib membuat keputusan hari ini selepas mendengar hujan peguam Datuk S. Nair yang mewakili Anwar dan peguam Farizal Yusuf yang bertindak bagi pihak Sanusi pada 16 Oktober lalu. Pada 30 Julai lalu, Mahkamah Samah membenarkan permohonan Anwar untuk mendapatkan permohonan injaksi ex parte berhubung perkara yang sama. Jadi mengikut penyataan tuntutan, Anwar mendakwa pada 13 November tahun lalu Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional Kedah memberikan ucapan pilihan raya pada ceramah itu sebagai menyokong Perikatan Nasional, calon Perikatan Nasional pada bagi Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Menurut Anwar, ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiar secara langsung dalam Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan lebih 88.531 reaksi, 58 kali perkongsian dan 384 komen setakat tarikh pemfailan saman tersebut. Pengurusi Pakatan Harapan itu mendakwa pada 14 November tahun lalu kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini, dan portal tersebut menerbitkan satu artikel dalam bahasa Melayu dan Inggeris bertajuk Kes Lewat Anwar. Dulu kesian sungguh, sekarang PAS kata kena pekiak. Anwar mendakwa kenyataan itu antara lain membawa maksud plaintiff mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta memperdayakan yang di Pertuan Agong. Sehingga sanggup ya mereka melibatkan Sultan, melibatkan raja-raja yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua, terutamanya ya perihal berkaitan dengan pengampunan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilakukan oleh istana, sahabat-sahabat semua. Kenapa mereka sanggup melakukan seperti ini? Kerana politik, sahabat semua. Untuk menang, mereka sanggup menfitnah, menjajah, menghasut. Itulah yang mereka seringkali lakukan. Plaintiff juga mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian pribadi terhadap Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 19 November tahun lalu. Itu antara perkara yang dilakukan oleh Sanusi, sahabat-sahabat semua. Jadi kita tahu seperti yang dikatakan, kita lihat PAS ini sangat sinonim ya dengan
penfitnah. Kalau sebentar tadi saya berkongsi bagaimana Mastura diarahkan untuk membela diri, ya, kerana membuat kenyataan berbau hasutan, berniat jahat dan menfitnah terhadap pemimpin-pemimpin DAP. Kononnya mereka mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemimpin komunis. Sedangkan perkara itu sudah dinyatakan tidak ada. Jadi hari ini beliau diarahkan untuk membuat pembelaan. Hari ini sekali lagi, ya, kita nampak pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS yang katanya Parti Islam se-Malaysia. Tapi perangai, kelakuan, tindakan dan juga kenyataan yang keluar daripada mulut mereka pada pandangan saya adalah satu yang amat memalukan. Mereka membawa parti yang memperjuangkan agama dan bangsa kononnya, sahabat-sahabat semua. Tapi sangat-sangat memalukan dengan kenyataan-kenyataan seperti ini yang berbau hasutan, ya, dengan kenyataan jelek, dengan membuat fitnah secara terang-terangan. Ini kan namanya pemimpin Islam, sahabat-sahabat semua. Ya, layakkah mereka dipanggil sebagai pemimpin Islam? Layakkah mereka dipanggil, ya, memperjuangkan seperti mana yang mereka nyatakan? Tetapi bagi pandangan saya ini adalah satu perkara yang, ya, tidak seharusnya berlaku. Apatah lagi mereka dikenal sebagai pemimpin pejuang Islam, sahabat-sahabat semua. Ya, ustazah, lebay-lebay, tidak kira siapa lelaki perempuan, ya, mereka dengan tidak segan, dengan tidak punya rasa malu, sahabat-sahabat semua, membuat kenyataan yang berbau fitnah, berbau hasutan, menghasut untuk membenci kepada pemimpin kita. Hari ini, sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi mangsa kepada fitnah yang dijajah oleh Menteri Besar Lato-Lato ini. Amat menjelekkan, sahabat semua. Ya, bagi saya sendiri, kelakuan seperti ini, ya, amat tidak boleh diterima. Karena itulah, ya, kalau Anda dengar sendiri rakyat Sabah, Borneo sekeras-kerasnya menolak Parti PAS di negeri Sabah ini. Ya, karena kita tidak mahu keharmonian yang ada di dalam negeri kita di Sabah, di Borneo ini dihancurkan dengan sikap ekstremis, menggunakan bangsa dan agama, memainkan sentimen. Demi apa? Untuk kebaikan, untuk ke politik, demi untuk mahu menang, mereka sanggup lakukan apa-apa. Seperti inilah yang kita lihat. Ya, seperti Datuk Seri Anwar sendiri menyatakan di dalam parlimen, sahabat semua, bahwa ini adalah satu penunggangan agama yang terhebat dan amat memalukan. Apatah lagi, ya, mereka-mereka dikenal sebagai ularmak, sebagai ustazah, sebagai ustadz, sebagai guru agama dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Tetapi jelas, ya, bahwa apa yang mereka pakai, berserban, berjubah putih, itu tidak menunjukkan mereka sebenarnya seperti, ya, apa yang mereka lakukan. Rakyat Sabah pasti akan menolak pahaman-pahaman ekstremis seperti ini. Rakyat Sabah pastinya, sesiapa saja parti yang mau bekerja sama dengan Parti PAS di negeri Sabah, khususnya pada pilihan raya negeri tahun depan, pastinya parti itu akan ditolak. Dengar apa yang saya katakan ini kepada rakyat Sabah, rakyat ataupun penyokong-penyokong lebay-lebay, walaun-walauntit yang tidak habis-habis menabur, menjajah fitnah di luar sana. Hari ini berbagai fitnah, ya, hari ini berbagai temahan, berbagai tuduhan yang mereka lakukan. Demi apa? Membina persepsi. Kononlah mereka lah pejuang sebenarnya, tapi mereka lah pejuang tai ayam, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya berkaitan dengan perkara ini. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda, pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.